Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu Cikgu Aziz mana? Sibuk kot. Baik tuan-tuan, kita tengok kitab kita Madza ya'ni intimai lil Islam, apa erti menganut agama Islam. Jadi kita berhenti di muka surat 53 bersifat lemah lembut. Baik, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi darin, kata pengarang. Kita di bawah tajuk besarnya menjadi muslim dari sudut akhlak. Jadi bukan sekadar orang Islam, akhlak kita juga mesti menurut seperti mana yang digariskan oleh Islam, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bersifat lemah lembut dan sabar. Sifat lemah lembut dan sabar. Lemah lembut ni bukan makna orang tuan-tuan, macam apa? Bukan begitu. Jangan silap macam lembut, bukan begitu. Lembut ni maksud dia tindakan dia tu. Tindakan dia, bukan perwatakan dia macam orang apa? Lelaki lembut tu. Lemah lembut di sini maksud dia punya tindakan dia tu lemah lembut. Tindakan dia. Nabi SAW bukan jalan macam orang macam tu. Nabi jalan seperti orang yang gagah. Kita tahu Nabi berjalan seperti mana orang yang turun di tempat yang tinggi. Dan Nabi jalan cepat. Nabi tak jalan pelan. Jalan macam orang yang ada kerja, orang yang ada himmah, orang yang ada keinginan yang kuat. Bukan jalan yang lembek. Nabi jalan sungguh-sungguh, Nabi jalan. Itu yang sahabat kata seperti turun daripada tempat yang tinggi. Nampak gagah Nabi jalan. Baik. Jadi lemah lembut ni dalam tindakan. Baik, macam orang tegas lah. Tegas ni bukan mana garang. Kan, garang lain, tegas lain. Garang boleh jadi yang suara dia kuat. Tegas lain, tegas ni dia konsisten dalam tindakan. Itu tegas, walaupun dia lembut, tapi dia konsisten. Kalau kata AA ya, BB ya, ada setengah orang dia marah komen lagi, sekali berubah pula pendirian dia. Tu garang saja. Bunyilah tuan-tuan kuat, tapi dia tidak konsisten dalam tindakan dia. Tegas lain, dia konsisten dengan tindakan dia. Baik, sama juga lemah lembut dalam tindakan dia, dalam menghadapi orang hina dia, orang marah dia, macam mana dia nak berhadapan, orang cela dia, mungkin orang fitnah dia, bagaimana sikap nak menanggapi benda-benda tu. Itu yang dipanggil al-hilmu wal anah tu. Baik. Di antara sifat-sifat paling ketara yang wajib tertanam di dalam diri seorang muslim, ini paling penting lah, ialah sifat sabar dan melemah lembut. Sabar saya sebut kat tuan-tuan dah, sabar ini menahan diri. Sabar iaitu menahan diri. Bukan kita tak marah, tapi tahan lidah kita, tahan perlakuan kita, jangan buat benda yang bercanggah dengan agama. Begitu. Sedih, tapi jangan sampai tampak-tampak pipi, koyakkan apa baju. Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub. Kan ada sebahagian apa, kan di negara Arab sebahagian ikut ada Arab jahiliah tu, ataupun di Pakistan ataupun di Iran kan ada budaya-budaya macam tu. Sedih sangat tampak pipi, koyak-koyak baju. Itu adab jahiliah dulu. Dia setampak-tampak pipi dia. Itu Nabi sebut bukan di kalangan umatku, yang bila ditimpa musibah tampak-tampak pipi, koyak-koyakkan baju, petah lagi pukul-pukul badan. Baik. Jadi tuan-tuan tahan, sedih-sedih tapi jangan buat macam tu. Sedih-sedih ditimpa musibah, janganlah sampai mulut kita menyalahkan takdir. Jangan. Itu kata sabar. Bukan maksud sabar ni kita tak sedih. Bukan makna sabar ni kita tak marah. Bukan. Marah pada benda yang betul lah tuan-tuan. Jangan marah pada benda yang tak sepatutnya.
Itu yang pertama, sabar. Yang kedua, berlemah lembut. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan situasi, nanti disebutlah. Antaranya contohnya saya pernah sebut kat tuan-tuan, Nabi SAW bila datang, Nabi duduk dengan isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, kemudian datang orang Yahudi bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maksudnya kita dengar macam betul kan? Assalamualaikum. Dengar macam betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita dengar alaikum ya. Dia tak sebut assalam, dia sebut sam. Yang ni celaka, ataupun bahasa kasarnya maknanya mampus. Mampus hang, mampus atas hang. Tapi orang Yahudi ni disebut macam laju supaya Nabi tak perasan. Assalamualaikum. Nah. Jadi Nabi dengar ya, Nabi, isi Nabi pun dengar. Bila sebelum Nabi jawab waalaikum. Waalaikum. Tapi isi Nabi jawab Waalaikumsalam wal la'nah. Aisyah jawab, sebab Aisyah marahlah sebab dia jawab mampus ni, dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana umat Islam yang tak marah bila Nabi dihina di hadapannya. Maka Aisyah jawab, ke atas kamulah apa kecelakaan dan laknat. Tapi Nabi kata apa? Mahlan ya Aisyah. Itu kata lemah lembut tu. Dalam menghadapi perangai-perangai lagu ni. MPL provokasi. Itu. Bukan lemah lembut nak angkat pedang tak larat, bukan. Jadi Nabi kata sabar sebentar wahai Aisyah. Aisyah kata bukankah dah jawab? Bukankah dia tak dengar ke dia bersebut? Asam. Nabi kata aku dah jawab balik. Waalaikum. Nabi jawab waalaikum. Sam yang Nabi dia berdoa pada Nabi, Nabi balas balik ke atas kamu. Nabi dah balas dah. Tapi Nabi tak perlu sebut pun sam wal la'nah. Tapi Nabi dah balas balik dah. Tu Nabi sebut, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fi amri kullih. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu lemah lembut, dan Allah Ta'ala suka lemah lembut dalam setiap perkara. Dalam hadis yang lain, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya sifat lemah lembut ni tidak ada pada sesuatu melainkan dia akan mencantikkan. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah dicabut daripada seseorang melainkan dia akan memburukkan orang tu. Siapa yang tidak ada sifat lemah lembut, cepat apa? Cepat orang panggil apa? Cepat meletah, cepat melenting. Cepat melenting, cepat melatah. Itu dia bukan sifat lemah lembut. Dia akan memburukkan tuan dia. Kemudian, kerana kerja-kerja untuk Islam akan berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, sudah semestinya. Dan tuan-tuan pun tahu, tuan-tuan boleh baca dalam Quran, tidak ada nabi-nabi yang berdakwah dibentang dengan kapet merah. Hampir semua nabi dituduh gila, dituduh bodoh, dituduh tukang sihir, dan dituduh pemecah belah masyarakat. Seperti mana Utbah Utbah bin Rabi'ah kan disebut kat Nabi kan. Ya wa farraqta jam'ahum. Ini kau memecah belahkan. Kau bawa wahai Muhammad, wahai anak saudaraku. Ji'ta bi amrin azim, kau bawa satu urusan yang cukup besar. Farraqta jama'atahum, kau memecah belahkan jemaah apa? Jemaah kafir Quraisy. Habis jadi bergaduh. Kan kemudian dia tawarkan, betul tak? Kalau kau berdakwah ni nak jadi raja, kami angkat kau jadi raja. Kalau kau nak jadi kaya, kami bagi kau paling kaya sekali. Macam-macam lah dia tawarkan pada Nabi SAW. Tapi nak ceritanya, orang yang buat kerja dakwah, dia takkan dibentang dengan kapet merah. Baik, jadi kena ada sabar dengan lemah lembut. Malah jalan dakwah sememangnya penuh dengan kepayahan, penyiksaan, penindasan, tuduhan, ejekan dan persendaan yang memalukan. Mesti ada lah. Dan Nabi sedih tak tuan-tuan? Sedih. Dalam Quran sebut tak? Ada. Qad na'lamu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami mengetahui bahawasanya apa yang mereka katakan itu padamu wahai Muhammad menyedihkan hatimu. Macam-macam tuduhan yang dilempar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan Nabi selama 40 tahun orang panggil Nabi apa? Al-Amin, As-Sadiq, yang benar, yang amanah, tak pernah tipu. Orang puji. Tapi bila Nabi mula-mula berdakwah, mula-mula yang hina Nabi Pak Zara dia di Bukit Safa tu kan. Tabban lakah, celaka engkau wahai Muhammad. Dia ambil batu, dia balin kena kat kaki Nabi berdarah. Itu Nabi merasai bagaimana pedihnya dakwah. Mula dakwah dah dengar. Mula-mula selama 40 tahun baru dengar tabban lak. Dan orang yang ucap ni bukan orang biasa-biasa, orang yang memang rapat dengan Nabi SAW. Siapa dia? Pak Zara Nabi.
Yang kita tahu dia paling gembira waktu lahirnya Nabi. Maksudnya dia ada jasa pada Nabi SAW. Malah hamba dia iaitu apa? Suhaibah al-Aslamiyah. Wanita yang pertama yang menyusukan Nabi SAW. Dia bebaskannya pasal gembira dengan lahirnya Nabi SAW. Malah anak dia kan, Utaibah dengan yang dikahwinkan dengan anak Nabi kan, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum, punya hubungan tu baik dengan Nabi SAW. Tapi bila Nabi mula-mula dakwah, yang mula hina Nabi ni orang yang ada hubungan kekeluargaan dan orang yang ada jasa dengan Nabi dan rapat dengan Nabi. Tuan-tuan, kalau orang yang jauh kata kita ni memang sedih juga. Tapi kalau orang rapat yang paling kuat menentang, dia lagi pedih rasa dia. Itu yang bila turun ayat Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, kan Nabi menggigil kan. Sebagai ulama kata kerana Nabi apa? Menggigil ni kerana macam-macam orang kata. Bawa benda yang orang tak pernah dengar kan. Macam-macam orang kata. Jadi berat ujian yang Nabi lalui. Tapi macam mana Nabi boleh lalui? Sabar. Sedih tu ada, tapi kesabaran. Kemudian, semua halangan-halangan ini sering dihadapi oleh para petugas amal Islami. Sehingga himmah. Apa itu himmah? Yang ini kemahuan yang kuat. Kemahuan, keazaman itu dipanggil himmah. Himmah qawiyah, keinginan, keazaman yang kuat untuk membetulkan masyarakat. Keazaman yang kuat, keinginan yang kuat nak bawa kebenaran, itu dipanggil himmah. Orang ni dipanggil hammam. Kemudian mereka menjadi pudar, semangat tu jadi pudar. Gerakan menjadi lumpuh, malah mereka mungkin terus berpaling meninggalkan medan dakwah. Boleh jadi al-mutasaqituna ala tariqid dakwah, kecewa tuan-tuan. Tengah jalan kecewa, balik. Malas. Jiwa tak kuat tuan-tuan, merajuk. Dari keterangan ini jelaslah tugas dan tanggungjawab seorang pendakwah adalah satu tugas yang amat sukar. Ini diakui oleh pengarang ni, Syekh Fathiyah Khan. Ia bertanggungjawab menyampaikan dakwah kepada seluruh lapisan manusia yang berbeza kebiasaan, tak sama. Lain orang lain tuan-tuan. Taraf pemikiran dan tabiatnya, cara fikir pun tak sama, tabiat pun tak sama. Dai akan menyampaikan dakwah kepada orang yang jahil dan orang yang alim. Ada orang yang jahil, ada orang yang alim. Orang yang berfikiran terbuka dan orang yang emosional. Emosional, jadi orang yang sensitif. Sensitif. Orang yang mudah bertolak ansur dan orang yang keras kepala. Ada orang tak boleh tegur kan? Tak boleh tegur, keras kepala. Orang yang tenang dan orang yang mudah tersinggung. Ada orang tenang dan ada orang mudah sangat terasa, mudah tersinggung. Oleh yang demikian, ia wajib menyampaikan dakwah kepada semua golongan itu sesuai dengan kemampuan penerimaan akal mereka. Ini bijak Kan Sayyidina Ali sebutkan, khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita nak berdakwah, tengok kadar cara dia berfikir lagu mana. Dia profesor ke, dia tani ke, dia orang yang ada kedudukan ke, macam mana kita nak berdakwah bahasa. Nabi SAW masa mengutuskan surat pada Hercules. Nabi kata apa? Ila Herakle azimir Rum, yakni orang besar Rum. Dia ada ada bahasa-bahasa rasmi dia. Kita nak apa? Berhadapan. Itu yang Nabi masa nak buat surat, sahabat kata Rum dan Parsi tak baca kalau tak ada cap mohon. Tu Nabi buat cincin tu. Saranan sahabat Nabi kena ada cap. Barulah Rum dan Parsi baca, surat ni baru boleh ada nilai untuk dibaca. Mana dia Nabi juga ikut tuan-tuan bagaimana suasana ketika itu. Baik. Jadi kita tak boleh sembrono lah tuan-tuan. Kena tengok suasana, menggunakan akal. Menggunakan akal kita kena guna tuan-tuan. Bagaimana cara dakwah yang paling baik. Kemudian ia bertanggungjawab. Dai akan menyampaikan oleh yang demikian, ia wajib menyampaikan dakwah kepada semua golongan sesuai dengan kadar kemampuan penerimaan akal mereka. Ia mestilah berusaha menguasai dan memasuki jiwa mereka seluruhnya. Kena menguasai jiwa dia lah. Jiwa penerima tuan-tuan. Macam mana nak menyentuh hati dia supaya dia menerima Islam. Tuan-tuan ingat Abu Sufyan, macam mana boleh masuk Islam Abu Sufyan? Kan sahabat Nabi kata waktu Fathul Mekah, ada sahabat Nabi kata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ni satu orang yang suka Dia suka suka macam pangkat lah.
Suka nama. Maka Nabi buat macam mana? Nabi nak pujuk hati dia. Nabi kata, siapa yang masuk kepada Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia juga aman. Seolah-olah siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia mendapat jaminan keamanan daripada Nabi SAW. Di situ tuan-tuan tersentuhlah hati apa? Si Abu Sufyan ni. Tu kadang-kadang ada orang cara kita nak tackle dia, bagi dia berkenan tuan-tuan nak masuk Islam. Cara orang dia tak sama. Baik cara dia berfikir kan, tabiat. Malah mental kita ni dia ada tabiat lah. Mental habit orang panggil. Habit ni dia ada mental dia, cara dia berfikir. Kalau tak kena dengan cara fikir, dia memang tak mau, dia tutup, mental block. Kemudian ia mestilah semua ini sudah pasti memerlukan kekuatan dari kesabaran yang tinggi. Mesti sabar sebelum nak capai apa sasaran tu. Sebelum dia nak masuk Islam tu kena sabar. Kadang makan apa, makan masa yang cukup panjang sebelum hati dia nak tersentuh masuk Islam. Baik, kemudian ketabahan dah lemah lembut. Oleh itu kita dapati banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi menganjur dan mengarahkan agar seseorang dan itu berakhlak dengan sifat-sifat sabar, lemah lembut dan berhati-hati. Nanti dia akan bagi tuan-tuan. Dalam bab ni saya tengok pengarang bawa banyak hadis, banyak ayat Quran. Sebab dia sebut awal tadi, ini adalah sifat yang ketara, yang kena ada kepada da'i, pendakwah. Mesti ada sifat ni, sebab dia akan berhadapan dengan orang yang macam-macam. Dan saya yakin tuan-tuan, walaupun tuan-tuan bukan walaupun apa, kita mungkin tak pernah join dakwah tuan-tuan, macam street dakwah tu kan, macam di apa London ke, jemaah tabligh ke, mungkin kita tak pernah tuan-tuan. Tapi mungkin kita pernah jumpa orang kan, di tempat kerja ke, di rumah, adik-beradik ke, kan perangai tak sama, cara fikir tak sama. Tuan-tuan pun lalui, tuan-tuan lagi berusia dan tuan-tuan pernah tengok bagaimana perlakuan manusia yang berbagai-bagai tuan-tuan. Jadi kena ada sabar, lemah lembut dan berhati-hati. Baik, arahan daripada Al-Quran. Kita tengok pada Al-Quran. Di antara arahan dalam Al-Quran ialah firman Allah, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Azmil umur ni benda yang cukup besar. Pertama, boleh sabar. Yang kedua, boleh maafkan. Bukan senang nak maaf orang tuan-tuan. Biasanya kita kalau sikap lumrah manusia lah tuan-tuan, sikap kebudak-budakan ni, kita kalau orang buat jahat kita nak balas balik itu baru puas hati. Kita kalau orang buat jahat tak boleh, hang dah kata aku kena kata hang balik, hang bagi aku sakit hati aku kena balas balik. Itu sikap kebudak-budakan. Dan kita tak nafikan kadang-kadang sifat itu kita bawa sampai ke tua tuan-tuan. Hang kata aku kena balas balik ya. Dan kita kalau fikir sikit ya tuan-tuan, kita rasa tak perlu pun tuan-tuan. Sabar dan memaafkan. Sabar dan memaafkan. Bawah nanti kita sebut tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan saya sebut macam tu? Tuan-tuan fikir sikit ya. Kenapa kita tak semestinya kita balas semua orang yang buat jahat pada kita? Walaupun kita tahu hati kita kalau boleh nak balas balik Tuan-tuan percayalah tuan-tuan. Kalau lah ada orang menyakitkan hati kita, tuan-tuan tak perlu bagi sakit hati dia pun. Ada lagi banyak orang yang akan bagi sakit hati dia. Tuan-tuan faham maksud saya no? Orang yang suka bagi sakit hati orang, tuan-tuan percayalah, banyak lagi orang di sekeliling dia yang akan bagi hati dia sakit. Orang kata kita tuan-tuan, rasa nak kata balik, tuan-tuan percayalah, tuan-tuan tak payah kata balik. Banyak ada orang lain yang kata dia lagi teruk daripada kita kata. Tak payah pun tuan-tuan, relax je tuan-tuan. Tak perlu pun. Itu dunia tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh saksikan. Tuan-tuan saksikan sendiri. Tuan-tuan sabar, tuan-tuan saksikan. Ada orang kata kat tuan-tuan, tuan-tuan sakit hati, dia buat apa-apa. Tuan-tuan sabar Ustaz. Tuan-tuan tunggu Ustaz. Mungkin beberapa bulan, tuan-tuan akan tengok nanti. Ada orang yang balas balik. Kata kat dia lebih daripada apa yang kita kata. Buat pada dia lebih daripada apa yang kita buat pada dia. Dunia macam tu tuan-tuan. Dunia macam tu, macam roda. Baik. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, ayat yang kedua, fahis safhal jamil, maafkanlah mereka dengan cara yang baik. So maafkan. Allah Ta'ala suruh kita maafkan. Baik, katakanlah tuan-tuan,
kita marah ke orang. Rasa nak maaf ni tak boleh. Rasa marah sangat Rasa apa yang dia buat tu kita nak pejam mata pun tak boleh. Kalau tuan-tuan rasa sampai tahap macam tu lah, marah sangat tuan-tuan. Tuan-tuan tenunglah isteri tuan-tuan. Tuan-tuan tenunglah anak tuan-tuan. Tuan-tuan tenunglah segala nikmat yang ada pada tuan-tuan. Dan tuan-tuan ingat, yang bagi kat tuan-tuan ni Allah. Betul tak? Tuan-tuan ada anak kat rumah, Allah yang bagi. Yang bagi kat tuan-tuan isteri yang menyejukkan hati tuan-tuan, Allah yang kurniakan. Yang kurniakan tuan-tuan rumah, kesihatan, kerja yang elok, mata, kaki, tangan. Yang bagi ni Allah. Dan Allah lah yang memerintahkan kita maafkan orang lain. Faham tak? Kita bukan maaf pasal dia, kita maaf kerana Allah. Nikmat yang ada pada kita ni Allah Ta'ala yang bagi. Banyak nikmat ni, segala benda yang ada di sekeliling kita ni Allah Ta'ala yang bagi. Dan Allah Ta'ala minta pada kita maafkan hamba dia. Maafkan hamba dia yang lain. Sebab manusia ni tuan-tuan, memang ada manusia yang jahil. Jahil, pelakuan dia kasar. Malah kadang-kadang dia rasa pelakuan kasar tu hebat. Ada orang, dia boleh kata kat orang, orang tak kata kat dia, dia rasa hebat. Maksudnya dia orang yang jahil sebenarnya. Jahil. Jadi kita maaf tu kerana apa? Itu permintaan tuan-tuan, tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkanlah hamba dia. Kerana Allah Taala suruh kita buat baik seperti mana Allah buat baik pada kita tuan-tuan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baik pada manusia seperti mana Allah Taala buat baik pada kita. Nah, kita buat dosa. Adakah kita buat dosa esok buta mata sebelah, kaki putih satu? Tak, banyak dosa kita buat, tapi Allah Taala kekalkan nikmat yang ada pada kita. Macam itulah tuan-tuan, orang buat salah pada kita tuan-tuan. Bukan mana kita balas terus. Kita boleh maaf tuan-tuan. Baik, kemudian firman Allah Ta'ala lagi. Ni ayat suruh kita maafkan orang. Kalau malam ni tuan-tuan, dalam hati saya ataupun hati tuan-tuan, kalau tuan-tuan tenung-tenung, ada marah kat jiran, selalu taman boleh jadi dengan jiran ke, boleh jadi dengan kawan-kawan sekerja ke, boleh jadi dengan adik-beradik ke. Saya tak nafikan tuan-tuan, memang akan ada orang yang menyakitkan hati kita. Mungkin perkataan dia, ni Allah Ta'ala suruh maaf ni. Bukan saya suruh, saya baca tuan-tuan. Nasihat untuk saya dan tuan-tuan. Fasfahil safhal jamil. Maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Maafkan. Malah dia baik untuk tuan-tuan kan. Yang saya pernah sebut kat tuan-tuan. Ada satu ketua kampung, dia cerita kat saya, dia pernah marah kat orang sampai masuk kecemasan typing. Dia darah tinggi, marah sangat tu, naik darah, kena tahan dekat kecemasan. Maka dia sendiri beritahu saya, dia kata, Ustaz, saya belajar maafkan orang. Dia belajar maafkan orang. Bila dia belajar maafkan orang tu lah tuan-tuan, darah dia taklah naik turun. Belajar maafkan orang. Sebab kita tahu kan, perasaan kita tu dia macam mana, badan kita dengan roh kita ni dia ada dia ada kaitan tuan-tuan. Macam tuan-tuan, badan kita tak sihat lah, kita nak khusyuk sembahyang pun mungkin kita sukar, kaki sakit ke, badan sakit ke, kita nak khusyuk pun susah. Tapi kalau badan sihat, banyak buat dosa, nak khusyuk pun susah juga. Dia sekali tuan-tuan, rohani kita membentuk pemikiran kita yang okey. Tuan-tuan banyak beribadah, banyak berzikir, kita okey kan. Tapi ada orang tuan-tuan, kepala dia kena hentuk dengan batu, dia jadi gila. Nak cerita rosak fizikal ni, fisiologi dia rosak, efek juga pada dia punya roh. Dia benda tu sekali. Roh dengan fizikal dia. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau kita punya roh kita tu yang sakit hati, marah tu, roh tu. Kerak dada mana ada sakit hati? Kerak dada ada sakit hati, ada ikhlas, ada tawaduk. Tak, dia ada pada roh. Tapi bila kita sakit hati, kita marah kat orang, ada efek tak pada fizikal kita? Ada, darah naik. Takut. Kan bila nak operate jantung, doktor kena pesan, jangan takut sangat. Betul tak? Jangan takut. Bila kita takut, ada efek tak kat fizikal kita? Takut tu bukan, boleh kerak dada nampak takut tuan-tuan. Kerak dada nampak takut. Belah dada, operate lah hati. Nampak ke tak nampak? Tak nampak.
Tapi kesan itu ada tak pada fizikal? Ada. Dup 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 dup. Tu saya kata, apa yang ada pada roh dia ada kesan pada fizikal. Ada apa yang ada pada fizikal dia terasa pada roh. Baik. Itu yang saya, pendek kata lah tuan-tuan, kita kalau kepala kita, otak kita ni kalau kena ketuk rosak beberapa bahagian, dia gila. Nampak tak? Roh kita menghilang ingatan. Dua penting sekali aspek tuan-tuan, fizikal dan rohani. Jasmani dengan rohani orang sebut. Baik, jadi tuan-tuan, firman Allah ayat yang ketiga, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini jelas. Orang yang sabar, pahala dia dicukupkan tanpa batasan. Sangat banyak. Mana dia dalam hidup ni banyak sabar. Dalam hidup banyak sabar. Orang kata sabar lah. Sabar. Apa itu sabar? Tahan diri. Tahan lidah. Tahan tangan. Tahan mata. Tahan, jangan anggota fizikal lidah kita jangan buat dosa. Hati pun sama, jangan sampai bersangka buruk dengan Allah. Itulah sabar. Baik. Tentu ingat apa? Nabi Yaqub kan? Kan anak Nabi Yaqub kan depa apa? Buang Nabi Yusuf dalam perigi. Apa kata Nabi Yaqub? Fasabrun jamil. Aku akan bersabar dengan kesabaran yang cantik. Fasabrun jamil. Sabar. Kemudian Bunyamin pula kan? Bunyamin pula lah. Fasabrun jamil. Sabarlah dengan sabar yang cantik. Sabar yang indah. Sabar yang sempurna. Sama kita dalam hidup. Susah tuan-tuan. Fasabrun jamil. Sabar itulah yang cantik. Sabar itulah yang indah. Nah, baik. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Ini ayat ni cerita berkenaan apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ingat, ayat ni cerita tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kan, yang dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal tu. Dia balik daripada peperangan Bani Mustaliq. Cerita dia panjang tuan-tuan, tapi dia ringkaskan ceritanya. Waktu Nabi berhenti di satu tempat nak dekat dengan kota Madinah dah, berhenti saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dia pergi buang qada hajat. Dulu kalau qada hajat ni di padang pasir lah, tempat yang jauh pada pemandangan orang. Lepas dia qada hajat, balik di tempat dia, rantai hilang. Dia pergi cari balik rantai tu. Cari. Kemudian bila dia patah balik, tengok apa? Dah jalan dah. Sebab dia duduk dalam haudash. Haudash ni adalah macam apa? Yang letak orang, 4 orang angkat tu. Panggil apa tu? Apa? Pengusung tu lah kot. Dia duduk dalam tu. Jadi dia kan orang perempuan badan kurus. Sahabat yang angkat 4 orang tak terasa dia duduk dalam tu. Ya kan dia ada dalam tu jalan. Maka dia pun tunggu. Dia tak tahu nak ke mana. Yalah dah jalan jauh. Tunggulah sebab dia fikir boleh jadi nanti apa dia? Dia pun tengok Sayyidatuna Aisyah tak ada, dia patah balik. Tunggu sampai dia tidur. Dan ada seorang sahabat Nabi nama dia Safwan bin Mu'attal, dia juga terlambat. Dia diingatkan ada barang tertinggal. Safwan bin Mu'attal pun pergi dekat-dekat, dia nampak muka Sayyidatuna Aisyah tengah tertidur, dia ternampak muka. Maka dia kenal. Maka dia tanya pada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa terlambat? Aisyah tak jawab. Ni kita nak cerita betapa seorang isteri ni jaga sungguh dia punya kehormatan, tak jawab. Safwan pun tahu ini ummul mukminin, maka dia pun bagi kuda dia. Aisyah naik, dia cepat-cepat dengan secepat mungkin dia nak kejar rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Madinah, masa ni ramai orang pakat nampak. Aisyah duduk atas kuda, Safwan bin Mu'attal tarik tali kuda. Safwan bin Mu'attal nak kejar tu. Nak kejar rombongan Nabi. Bila sampai, malah ketika itu yang nampak ketua munafik.
Abdullah bin Ubay bin Salul, kita tahu dia ni memang benci sungguh dengan Nabi. Maka dia inilah kepala dia yang duk sebarkan Safwan, Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi pendek cerita tuan-tuan, sampai Nabi pun, Aisyah tak tahu tapi Nabi nampak, Aisyah nampak sikap Nabi berubah. Sebab Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Nabi tahu perkara gaib yang diwahyukan oleh Allah. Bukan Nabi dengan dengan zat Nabi itu mengetahui benda gaib. Yang mengetahui benda gaib ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala, alimul ghaibi wa syahadah. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Jadi perkara gaib Nabi pun tak tahu. Selama sebulan Nabi tak tahu benda ni betul ke tak betul. Malah ada sahabat Nabi yang percaya kan, 3 orang, Hasan bin Sabit, Mistah bin Uthathah dengan Hamnah binti Jahshin, percaya yang Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Nabi pun tak tahu. Nak cakap macam sebulan wahyu tak turun. Ini juga ujian bagi Nabi. Ujian bagi Nabi SAW. Sebab Nabi menunggu turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wahyu tak turun. Ujian bagi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ujian juga bagi Nabi. Dan ujian juga bagi pak mentua Nabi. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Orang duk sebut Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Yang duk sebut selalu orang munafik lah. Tak apalah. Sampailah dipendekkan cerita dia. Sampai Nabi ni panggil sahabat Nabi. Bincang macam mana nak buat ni. Tak tahu. Wahyu tak turun. Sebulan wahyu tak turun. Maka Nabi panggil 2 orang yang rapat dengan Nabi. Iaitu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Usamah bin Zaid. Bincang. Usamah bin Zaid ni kita tahu dia rapat dengan Nabi sebab dia anak Zaid bin Harisah. Anak angkat Nabi yang rapat dengan Nabi. Usamah bin Zaid kata, aku tak dapat terima cerita ni. Cerita ni aku tak dapat terima. Cerita ni adalah satu pembohongan. Aku tidak dengar tentang Aisyah melakukan kebaikan. Tapi Sayyidina Ali lain sikit. Sebab Sayyidina Ali ni sepupu Nabi, dia kesian dekat Nabi. Sebab Nabi kan banyak orang mengatakan, kata isi Nabi berzina, isi Nabi berzina. Terpalit pada Nabi SAW. Sayyidina Ali kata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, banyak lagi perempuan lain. Banyak lagi perempuan lain. Sebab dia tak mau benda ni terpalit pada Nabi SAW. Baik, kemudian kata Sayyidina Ali, panggillah Barirah. Barirah ni pembantu pada Aisyah. Panggil pada dia, tanyalah. Mungkin dia tahu bagaimana keadaan Aisyah. Panggil Barirah. Barirah kata, aku tidak mengetahui tentang Aisyah melainkan kebaikan. Kemudian panggil pula Zainab binti Jahshin, isi Nabi yang selalu bersaing dengan Aisyah. Zainab pun kata, aku tidak mengetahui tentang Aisyah melainkan kebaikan. Kemudian Nabi pergi tanya terus. Nabi pergi jumpa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tanya terus kat Nabi. Tanya terus kat isteri dia. Sebab wahyu tak turun. Ni dah sebulan dah sebulan. Tanya teruslah. Aisyah, kalau kau buat, bertaubatlah pada Allah kerana Allah Maha Pengampun. Bila sebut lagu tu, lagi sedih isteri Nabi. Sebab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sangka macam Nabi percaya berita tu. Padahal benda ni memang fitnah. Lagi sedihlah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bila Nabi nak keluar daripada rumah tu, wahyu turun. Turun ayat Quran yang membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Tak apa, dia pendek cerita tuan-tuan. Antara orang yang duk sebar benda tu, 3 orang tadilah, Hasan bin Sabit, Mistah bin Uthathah dengan Hamnah binti Jahshin. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul tak kena? Sebab dia pengaruh dia kuat. Orang Khazraj sangat hormat dia, Ansar hormat dia. Kalau ambil hukuman pada dia, takut jadi, dan dia pula pura-pura masuk Islam. Jadi Nabi juga tuan-tuan, Nabi juga bila nak ambil tindakan, Nabi juga berfikir tuan-tuan, kesan dan implikasi dia. Walaupun sepatutnya Abdullah bin Ubay tu dia yang kena, dia kepala tu. Tapi Nabi tahu kalau ambil tindakan pada Abdullah bin Ubay, kerosakan dia lagi teruk daripada kebaikan dia. Tak apa, dia pendek ceritanya, 3 orang sahabat Nabi ni kena qazaf sebab 80 kali kan. Mistah bin Uthathah ni, dia sepupu Sayyidina Abu Bakar, sepupu. Anak kepada mak saudara belah mak Sayyidina Abu Bakar. Mak Arab ni dia ada, kalau belah ayah dia panggil apa? Am. Pak saudara belah ayah. Kalau mak saudara belah ayah dia panggil amah. Kalau pak saudara belah mak dia panggil khal. Kalau mak saudara belah mak dia panggil khalah. Jadi sepupu belah mak dia. Sepupu belah mak Sayyidina Abu Bakar, ibnu khalah. Mistah bin Uthathah ni seorang yang sangat miskin. Tapi dia ada jasa yang besar. Pertama, dia muhajirin. Dia daripada Mekah ke Madinah, dia berhijrah. Satu, dia muhajirin. Yang kedua, dia menyertai perang Badar.
Setelah dia dihukum, Sayyidina Abu Bakar bersumpah. Kenapa bersumpah? Sebab Mistah bin Uthathah ni telah menyakiti anak dia, dan lebih-lebih lagi dia telah menyakiti Nabi SAW. Dia bersumpah dia tak nak bagi lagi apa-apa bantuan pada Mistah bin Uthathah. Sebab Mistah bin Uthathah ni tak ada harta. Dia hidup atas belah ihsan infak Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar bersumpah tak mau bagilah bantuan kepada sepupu dia Mistah bin Uthathah, sahabat Nabi yang lain pun ikut juga. Pasti Sayyidina Abu Bakar tu sahabat yang terbaik. Semua pakat bersumpah juga takkan lagi bagi bantuan pada Mistah bin Uthathah dan orang yang terlibat dengan apa? Fitnah ni lah. Bila semua pakat bersumpah, turun ayat Quran. Kita nak cerita tentang sakit hati. Kalau kena kat kita sakit hati sungguh. Orang fitnah kita punya apa? Anak berzina. Sebulan tuan-tuan, sebulan orang duk sebut-sebut, kalau kita punya hati ni sakit sungguh. Sakit tuan-tuan. Tapi bila saya nak bakal sebut lagu tu, turun ayat Quran ni. Tunggu ayat ni. Ayat ni panjang sikit. Dia sebelum tu dia panggil, sebelum tu ayat dia bunyi wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah, tidak sepatutnya orang yang kaya dan orang yang senang di kalangan kamu bersumpah tidak mahu memberi pertolongan kepada ahli keluarga dia, orang yang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Baru dia sambung ni. Wal ya'fu. Mana dia apa? Dan hendaklah mereka maafkan. Wal yasfahu, dan lapanglah dada. Benda ni baru jadi tuan-tuan. Kalau kita ni bukan senang nak maaf ni. Nak cerita bagaimana Quran mendidik kita tuan-tuan. Quran mendidik umat Islam macam ni lah. Maafkan walaupun duduk tengah membuat-buat ni, duduk tengah apa? Kita kadang-kadang tunggu masa juga, mungkin sebulan, 3 bulan, mungkin setahun baru nak reda sikit tuan-tuan. Ini bila sebut tengah-tengah marah sungguh-sungguh ni, turun ayat ni, wal ya'fu, maafkan. Wal yasfahu, lapang dada. Kenapa sebut yasfahu? Tuan-tuan bila kita marah ke orang sempit dada kan? Tuan-tuan marah tuan-tuan tenung, orang sempit dada ni. Wal yasfahu, lapangkan dada. Ala tuhibbun ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Mana dia apa? Kalau nak Allah ampun kamu, belajar maafkan hamba Allah. Macam tadi saya sebut, kita marah sangat ke orang, ingat nikmat yang ada pada kita ni, isteri kita, anak kita, kerja kita, kesihatan kita, Allah Ta'ala yang bagi. Dan Allah Ta'ala minta kita maafkan hamba dia. Dan nikmat Allah yang ada pada kita ni pun tuan, kita tak mau bayar pun tuan-tuan dengan ibadah kita. Maafkan hamba dia. Itu permintaan tuan-tuan. Ini perintah daripada Allah. Maafkan. Itu Imam Ibn Kathir waktu di hurai ni dia kata apa? Al-jaza' min jisil amal. Apa? Balasan sesuatu tu berdasarkan amalan. Mana dia apa? Kalau kau ampunkan orang lain, Allah ampunkan kamu. Al-jaza' min jisil amal. Balasan tu seperti mana amalan kita. Kita maafkan orang lain, Allah ampunkan kita. Kita bersedekah, ada hadis sebutkan, ya bani Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, infakkanlah harta kamu, aku akan infak aku akan infak rezekiku kepadamu. Mana dia apa? Kita keluarkan rezeki, Allah bagi rezeki kita lebih lagi. Al jaza' min jinsil amal. Banyak lagi lah tuan-tuan nak cerita begitu tuan-tuan. Baik. Jadi Allah Ta'ala suruh kita maafkan orang lain. Dan kalau kita nak Allah Ta'ala maafkan kita. Ada sebut kan, Allahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala sentiasa menolong seseorang hamba selagi mana seseorang hamba menolong hamba yang lain. Tuan-tuan, nak Allah Ta'ala tolong masa kita susah, kita ada kawan kita susah, pergi tolong dia. Ada adik-beradik kita susah, pergi tolong dia. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan seperti mana amalan kita. Siapa rajin tolong orang lain yang susah, Allah Ta'ala akan tolong dia waktu dia dalam kesusahan. Baik, kemudian tuan-tuan, saya baca satu lagi. Firman Allah Ta'ala lagi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu samala. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengungkap perkataan yang mengandungi keselamatan. Makna dia ungkap kata macam mana, dia ayat dia panjang sikit ni, surah Al-Furqan ni. Dia sebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah Taala yang bagus-bagus, hamba Tuhan yang Maha Pemurah ni, jalan atas muka bumi ini merendah diri.
merendah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang jahil apa tegur, maksud orang jahil ni buat provokasi, sebut perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, dia sebut qalu salama, dia ungkap perkataan-perkataan yang baik ataupun yang selamat daripada dosa, itu masuk salama. Dia kalau balas pun dia balas benda yang baik ataupun benda yang tidak mengandungi dosa. Bukan lagi dia kutuk kita, bukan kita kutuk dia balik. Itu sama. Dan disebut ni jalan apa? Jalan dengan hauna ni bukan jalan lembek lagu tu tuan-tuan. Hauna ni maksud dia jalan dengan as-sakinah wal waqar, jalan dengan ketenangan dan kehebatan dan kewibawaan. Sebab tu Sayyidina Umar dia ulama salaf, Sayyidina Umar ulama salaf, dia cukup tak suka kalau jalan-jalan buat-buat lembek, jalan lembek, buat-buat apa? Buat macam zuhud, tak larat, bukan macam tu. Jalan kena kehebatan dengan macam orang ada kerja. Itu yang Sayyidina Umar tengok ada seorang lelaki kan jalan ni apa? Yamshi ruwaida, jalan pelan-pelan, sikit-sikit. Macam orang apa? Macam pengantar tasbih kan, jalan pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah. Jalan slow macam tu. Bukan macam tu tuan-tuan. Kalau orang rasa bagus ni zuhud sungguh dia, bukan. Itu bukan zuhud tu. Jalan pelan-pelan, bukan. Jadi Sayyidina Umar bila tengok dia jalan pelan-pelan, sebab Sayyidina Umar tengok Nabi tak jalan macam tu. Nabi jalan seperti mana tu di tempat yang tinggi, jalan cepat, condong ke depan sikit kan, condong ke depan macam orang ada kerja. Ni jalan pelan-pelan. Sayyidina Umar kata apa? Anta marid, ma baluka, kau kenapa? Apa pasal ini? Anta marid, kau sakit ke? Sayyidina Umar kata sakit jalan lagu tu. Kalau kita tengok bagus dia tu, warak tu jalan tunduk sampai langgak apa? Langgak dia tiang tuan-tuan. Bukan, tu bukan warak. Tu tak larat. Baik tuan-tuan. Yang seterusnya arah-arahan daripada hadis Nabi. Kita berhenti di sini tuan-tuan. Akan datang kita sambung muka surat 55 lah. 55. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an rahmatan tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahruma wa la matula sanabina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah. Tuan-tuan, cawan ada tuan-tuan, ayak tak ada.